Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Yati dan sidang pendengar yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, seperti yang Yati sebut, insyaAllah pada petang ni merupakan slot akhir Majlis Kasih bersama dengan saya dan juga Yati lah. Alhamdulillah, dalam tempoh 6 bulan sebelum daripada ini banyak kita bincangkan Yati tentang akta ataupun enactment undang keluarga Islam itu sendiri. Betul. Dan kemaslahatan serta tujuan objektif kenapa undang-undang hukum syarak berkaitan kekeluargaan itu dikanunkan dalam bentuk bertulis yang boleh menjadi rujukan kepada semua, khususnya kepada hakim-hakim mahkamah syariah dan pihak-pihak yang bertikai di mahkamah. Dalam masa yang sama juga Yati, macam soalan yang Yati kemukakan tu, kalau kita lihat daripada sudut sejarah sidang pendengar yang dikasihi sekalian, institusi Jabatan Agama Islam dan juga Mahkamah Syariah ini pada satu masa Yati, dia merupakan satu institusi yang sama. Maknanya Mahkamah Syariah ni keberadaan dia adalah bersama-sama dengan Jabatan Agama. Jadi tidak ada perbezaan antara mahkamah dan juga Jabatan Agama. Maknanya ketua di Jabatan Agama itu juga adalah seorang qadi di Mahkamah Syariah. Tetapi dalam usaha kerajaan untuk mempertingkatkan dan menaik taraf sistem kehakiman di Mahkamah Syariah, maka antara cadangan yang dikemukakan ialah supaya Mahkamah Syariah ini dipisahkan daripada Jabatan Agama, supaya fungsi dia tu jelas. Maknanya Jabatan Agama akan melaksanakan perkara-perkara yang diperuntukkan di dalam akta atau enactment pentadbiran agama Islam, dan juga Mahkamah Syariah juga diperuntukkan dengan bidang tugas dan bidang kuasa yang ada di dalam akta atau enactment pentadbiran tersebut. Yang mana kan Yati, bila berlaku pemisahan ini pada pandangan saya, kemungkinan ketika itu ramai yang tidak menyedari tentang perpisahan institusi agama, Jabatan Agama ni dan juga Mahkamah Syariah. Contohnya, kadang-kadang pihak-pihak yang belum lagi bercadang untuk bercerai, tetapi merujuk kes mereka ini kepada unit pembangunan keluarga di bawah Jabatan Agama negeri-negeri di daerah-daerah tu Yati. Dia wujud ada satu unit kaunseling contohnya, di mana pasangan-pasangan yang bermasalah mengadukan, katakan kalau isteri ada masalah dengan suami je, maka dia akan rujuk perkara tersebut kepada Jabatan Agama. So apa yang berlaku di situ Yati ialah usaha perdamaian dilakukan oleh kaunselor di Jabatan Agama. Okey, bagaimana berlakunya kekeliruan? Jadi bila perkara tersebut dirujuk kepada Jabatan Agama, kemungkinan pihak-pihak mengambil tempoh masa yang lama untuk membiarkan pihak yang satu lagi, contohnya suami, dia berubah. Tetapi kan Yati, tempoh masa kaunseling dan ruang yang diberikan oleh pihak, contohnya isteri yang mengadu, agak lama kadang-kadang berlaku di Jabatan Agama, di unit kaunseling tersebut. Dan apabila kaunseling tersebut gagal, maka Jabatan Agama daerah tadi mengarahkan pihak-pihak tadi untuk memfailkan permohonan perceraian. Kalau kata isteri itu menginginkan perceraian, maka dia boleh failkan kes tersebut di Mahkamah Syariah. Jadi secara kebetulan kan Yati dan sidang pendengar, oleh kerana Jabatan Agama daerah tersebut terletak berhampiran dengan Mahkamah Syariah, jadi ramai yang menyangka bahawa proses mereka berjalan kaunseling dan perdamaian di Jabatan Agama tu seolah-olahnya berlaku di Mahkamah Syariah, sedangkan dia merupakan satu jabatan yang mana fungsi itu berbeza. Sehinggalah pihak-pihak tadi itu bercadang untuk bercerai, barulah permohonan tadi itu dikemukakan di Mahkamah Syariah. Dan Yati, demi keadilan, saya rasa kalau kita melihat kepada tempoh berapa lama kes itu berjalan di institusi-institusi tersebut, kita kena lihat bila tarikh aduan tu dikemukakan di Jabatan Agama untuk proses perdamaian. Sebab ada kala kadang aduan tu dikemukakan bukan bertujuan untuk bercerai, untuk cari jalan kemungkinan boleh diselesaikan pertikaian antara suami isteri tersebut tanpa memfailkan permohonan tu di mahkamah. Tetapi bila kes tu difailkan di mahkamah, jadi tempoh berapa lama di mahkamah tu Yati perlu diambil kira daripada tempoh pemfailan itu di mahkamah. Sebab sekarang kedua-dua agensi ini telah terpisah. Jabatan Agama, pejabat agama daerah ada dia punya ketua dia, dan juga di Mahkamah Syariah yang diketuai oleh hakim-hakim di daerah tersebut ada ketua dia. Yang mana kedua-dua ni fungsi dia tu agak
agak berbeza. Jadi saya rasa jadi untuk pendekkan jawapan saya ni, kita sebab petani kita cadang untuk membuka ruang yang luang kepada pendengar kita untuk bertanyakan soalan. Jadi saya rasa perkara tu perlu difahami oleh masyarakat Islam, khususnya suami isteri, dan mereka yang ingin mempertikaikan sesuatu perkara yang berlaku dalam isu-isu kekeluargaan tersebut. Mereka perlu mengenal pasti fungsi yang berbeza antara Jabatan Agama dan juga Mahkamah Syariah. Wallahu a'lam. Itu dia modus operandi yang perlu difahami oleh semua ya. Waktu ini kita akan buka talian kepada rakan-rakan pendengar kita untuk sama-sama bertanyakan soalan di 0362051500. Kita ke pemanggil pertama ya Doktor hari ini untuk Malika Kasih. Assalamualaikum. Lama menanti mungkin. Dan juga Doktor ya, kalau kita ikutkan tadi seperti yang Doktor nyatakan berkenaan dengan susu galur, apa yang sepatutnya berlaku? Maknanya perlu faham kedua-dua badan tersebut mempunyai perbezaan di segi tugasan dan juga keperluannya. Dan sebelum saya ke soalan tu, kita ambil pemanggil dulu Doktor ya. Okey, kita kongsikan waktu ini. Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di sana? Okay, saya Hamidah daripada Kepong. Puan Hamidah, silakan Puan Hamidah. Saya nak tanya, hari tu saya ada masalah dengan suami saya. Kemudian suami saya dia cakap lepas ni dia bersumpah anak yang kami lahirkan tu anak yang pertama dan yang terakhir. Kalau lepas ni katakan saya mengandung lagi sekali, saya risau macam mana keadaan tu kan. Sekarang suami saya dah berubah, jadi saya mohon penjelasan daripada Ustaz lah. Puan Mida, sumpah macam mana itu? Macam mana? Tak, yang Puan Mida sebut sumpah tadi. Dia hanya cakap macam tu lah. Dia kata abang bersumpah lepas ni inilah anak pertama dan yang terakhir, macam tu lah. Sumpah dia bentuk macam mana? Tak ada sumpah, dia cakap macam tu je. Okey, dia sebut macam tu sajalah. Tanpa dia sebut perkataan sumpah, dan kemudian inilah dia kata anak yang pertama dan terakhir. Ya. Okey. Okey, terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Kita ambil satu lagi pemanggil mungkin waktu ini Doktor. Kita nak kongsi-kongsikan dengan rakan yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Salasia ya, daripada Bani. Puan Salasia, silakan Puan Salasia. Okey, saya nak tanya because otherwise ini episod yang terakhir ke? Ya, betul. Oh, okey. Sebenarnya kita dalam sebuah institusi kekeluargaan, saya percaya benda masalah keluarga ni bukannya first and last. Dan saya nampak dalam masyarakat Melayu kita ni, sikap dah terantuk baru nak tergadah tu terlalu tinggi. Kepada saya pendidikan tu penting. Terputus nampaknya. Kita ambil, mungkin kita nak jawabkan dahulu ke soalan daripada Puan Hamidah, dan diminta Puan Salasia kalau boleh hubungi kami sekali lagi. Okey, terima kasih. Kalau Puan Hamidah daripada Kepong tadi tu, maknanya itu sekadar pernyataan lah daripada pihak suami yang kemudian dia menyesal lah. Jadi pada pandangan saya, dia tidak memberi sebarang efek kepada sama ada hubungan Puan Hamidah dengan suami ataupun selepas ni, daripada ini dia bercadang untuk melahirkan anak lain, contoh dan sebagainya. Dia tidak ada sebarang. Sebab tu saya tanya very spesifik tadi tu, bentuk sumpah dia tu macam mana. Cuma kita harapkan dan saya nasihatkan kepada suami Puan Hamidah supaya tidak mengulangilah perkara tersebut. Daripada sudut kesan, dia tidak ada memberi sebarang kesan lah daripada sudut hubungan antara beliau dan juga dengan suami. Kecuali yang saya suspek kemungkinan kalau kata dia nak menafikan anak. Contoh kalau dia nak menafikan bahawa tu anak dia, dan kita dah bincang sebelum pada niyati berkaitan tentang sumpah li'an dan syarat-syarat bagaimana li'an tu boleh berlaku. Tapi daripada sudut dia berkata sumpah, kata inilah anak yang pertama dan akhir sekadar macam tu, tidak ada memberi sebarang kesan. Wallahu a'lam. Tak perlu dirisaukan ya. Ya, betul. Itu dia. Dan waktu ni kita nak ambil lagi memanggil Doktor, kalau kita nak sama-sama kongsi-kongsikan di talian untuk Malika Kasih. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Zamira dari Shah Alam. Silakan Puan Zamira. Okey, saya telah bercerai dengan bekas suami pada bulan April yang lepas. Okey, sebelum berlaku perceraian tu, kami ada melalui satu proses yang agak sukarlah untuk saya mendapatkan perceraian tu, di mana suami meletakkan syarat saya harus bersetuju dengan permintaan dia, di mana dia ada menyediakan agreement sebagai syarat untuk dia melepaskan saya. Atas nasihat peguam dan juga nasihat keluarga,
saya terpaksa bersetuju dengan syarat tu, di mana dalam syarat tu meletakkan beberapa kriteria yang dia nak terhadap penjagaan anak. Okey. Okey, jadi selepas tapi pada hari berlakunya perceraian, mahkamah meluluskan permohonan perceraian saya tidak ada menandatangani sebarang perjanjian pun. Okey. Okey, selepas jatuhnya talak, saya terus filekan tuntutan hadanah penjagaan kekal kepada anak saya. Dan saya lampirkan salinan perjanjian perjanjian yang sepatutnya sebelum ni saya bersetuju dengan dia, tapi saya pindah perjanjian tu, di mana saya menghadkan saya tak memberi yang dia bawa bermalam ataupun dia bawa yang makan masa berhari-hari lah, sebab anak saya masih kecil dan masih menyusu badan. Jadi asalnya persetujuan antara saya dengan bekas suami, dia melepaskan saya dan dia bersetuju memberi penjagaan anak pada saya lah, tapi dia menuntut beberapa syarat tu lah yang berkenaan dengan anak lah. Okey. Jadi sekarang ni bila dia dapat je saman tuntutan hadanah tu, dia berubah fikiran. Dia sekarang mengugut dia nak menuntut hak penjagaan anak bersama. Jadi macam mana doktor, sebab saya tak boleh berpisah dengan anak lah. Saya memang nak sepenuhnya anak dengan saya. Manakala anak masih badan, anak saya masih kecil. Puan Zamira, Puan Zamira, ni yang satu maknanya apa asas dia yang diminta supaya anak tu dijaga bersama tu? Macam ni, dia pada dasarnya masa awal persetujuan untuk bercerai, dia nakkan hak lawatan dan hak membawa anak bersama dia lah. Sebagai contoh, dalam seminggu memang saya bagi seminggu 2 kali untuk dia datang. Jadi sebulan dia akan dapat 8 kali. Lepas tu macam weekend, sama ada Sabtu atau Ahad, dia boleh bersama dengan anak lah, petang main ke apa. Kemudian dia minta terus berkuat kuasa, dia boleh bawa anak saya bermalam dalam 2 minggu, dalam seminggu tu Sabtu dengan Ahad bawa malam dengan dia. Hari raya dia nak 7 hari macam tu. Yang tu tak terkandung dalam perjanjian tu? Itu dalam perjanjian yang awalannya. Ada. Masa tu saya meletakkan limit di mana saya boleh melepaskan anak saya selepas anak saya berumur 5 tahun. Okey. Sebab pada saya masa tu mungkin anak saya dah bersedialah menghadapi perpindahan macam tu. Okey, benar. Cuma satu, yang selain daripada hadanah ni ada tak persetujuan-persetujuan lain? Contohnya Puan Zamira tak tuntut nafkah iddah, muta'ah apa semua dan sebagainya. Saya pernah filekan tuntutan nafkah iddah, tapi dia minta pengurangan dengan alasan dia tak mampu. Masa tu saya hanya minta 500 untuk sebulan iddah. Tapi maknanya persetujuan yang hadanah tadi, selain daripada hadanah tu, maknanya yang lain tidak terkandung dalam persetujuan tu. Tak ada. Okey. Terima kasih. Soalan saya sekarang ni, soalan saya macam apa yang boleh saya buat, sebab saya tak boleh, saya langsung tak boleh nak berpisah dengan anak saya walaupun sehari. Saya tak boleh nak bagi anak saya pada dia. Okey. Maknanya dia bawa anak bawah 2 tahun ni Anak saya 2 tahun 8 bulan. Okey. Mungkin jelas ya doktor ya? Okey, Puan Zamira. Terima kasih Puan Zamira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana tu doktor? Okey, kita jawab Puan Zamira dulu. Eti. Macam ni Puan Zamira. Kalau kita tengok daripada sudut perundangannya, memang Seksyen 96 Akta ataupun enactment tata cara mal negeri itu, dia memang menyebut bahawa mana-mana persetujuan yang dibuat antara pihak-pihak akan menjadi satu pembelaan res judicata. Jadi maknanya kalau dalam konteks ni, saya percaya bukan saja Puan Zamira, ramai di kalangan isi-isi contohnya yang terpaksa bersetuju dengan sesuatu tuntutan semata-mata untuk mendapatkan quote and quote quick divorce daripada pihak suami bila suami lafazkan talak. Jadi saya rasa ini juga perkara yang berlaku dalam konteks Puan Zamira ni, sebab dia kata kesusahan untuk mendapatkan perceraian itu, at the end of the day kan Yati, maka dia bersetuju ke atas persetujuan tadi itulah yang mana bekas suami dia tu boleh bawa anak. Cuma Puan Zamira, saya nak ingat, walaupun peruntukan Seksyen 96 tu Yati menyebutkan sedemikian, tetapi perkara berkaitan tentang
pihak ketiga, khususnya anak, adalah merupakan di antara perkara-perkara yang tidak boleh dipersetujui oleh seorang ibu, sebab dia melibatkan anak tu sendiri. Itu satu. Jadi maknanya walaupun ada persetujuan mahkamah akan lihat kepada kebajikan kanak-kanak tadi tu. Kalau katakan anak tadi tu dalam keadaan dia masih lagi menyusu badan dengan Puan Zamira, sudah tentu walaupun ada terma persetujuan tu dia Puan Zamira boleh ubah perintah tersebut. Yang ini kita sebut sebagai perintah permohonan perintah untuk mengubah perintah asal, walaupun perintah yang asal tu adalah merupakan persetujuan antara Puan Zamira dengan bekas suami. Sebab dua perkara timbul. Satu, persetujuan tidak boleh diberikan kalau melibatkan pihak yang ketiga, dalam konteks ni anak. Yang kedua, peruntukan di bawah Akta Nikmat Undang-Undang Keluarga Islam membenarkan kepada ibu dari Puan Zamira untuk mengubah, walaupun perintah itu adalah merupakan asalnya persetujuan antara beliau dengan bekas suami. Sebab mahkamah akan melihat kepada kepentingan kanak-kanak tadi. Jadi kalau anak-anak yang sedang menyusu badan dipisahkan daripada ibu, sudah tentu ia tidak memberikan kebajikan dan kepentingan kepada kanak-kanak tadi tu. So jadi ada dua perkara lah Yati, dalam konteks perintah persetujuan yang telah direkodkan. Cuma yang saya minta dan kita nasihatkan apa ni Yati, dalam konteks Akta atau Nikmat Undang-Undang Keluarga Islam, kalau perceraian tu berlaku, biarlah perceraian yang berlaku dengan cara yang baik. Kita pernah sebut dulu, imsakum bima'rufin atau tasrihum biihsan. Pegang isteri itu dengan cara yang baik, dan apabila nak berpisah dengan isteri itu, pisah pun dengan cara yang baik. Yang mana dia tidak boleh gunakan seorang suami itu, tak boleh gunakan isu hak talak tadi itu semata-mata untuk mendera isteri bagi mendapatkan satu perintah persetujuan yang tidak adil kepada isteri tadi dalam konteks seorang ibu dengan anak tadi tu. So jadi yang tu memang tidak boleh dipisahkan lah antara kasih sayang seorang ibu. Cuma hak lawatan tadi tu masih lagi boleh diberikan kepada bapa. Cuma dalam konteks ni sebab dia masih lagi menyusu badan, jadi agak sukar untuk anak tadi tu dipisahkan daripada ibu dia. Jelas penerangan daripada doktor. Dan waktu ni kita akan berehat seketika doktor ya. Pada anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami di pilihan utama anda, Radio Institut Fahama Islam Malaysia IKIM FM. Sallallahu alaihi wasallam. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan, maksudnya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah malam yang terang benderang oleh cahaya bulan. Baginda mengenakan baju berwarna merah. Aku menatap baginda dan memandang bulan. Sungguh bagiku, baginda lebih indah daripada bulan. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi, Abu Syekh, Hakim dan Tabrani. IKIM FM, pilihan utama anda. Mari kasih kembali waktu ini untuk kita teruskan lagi bual bicara kita bersama yang bahagia, yang berusaha, Dr. Haji Naim Mukhtar waktu ini. Doktor, tadi kita nak sama-sama raikan rakan-rakan pendengar kita. Hari ini merupakan hari terakhir Doktor untuk bersama mereka. Kita nak raikan lagi rakan-rakan pendengar kita waktu ini di talian di 0362051500. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello? Ya, siapa di sana? Hello? Hello, ya? Ya, Waalaikumsalam. Saya Puan Murni daripada Shah Alam. Puan Murni ya, silakan bercakap dengan doktor. Saya nak bertanya dengan Dr. Naim. Saya nak buat pengubahan perintah untuk nafkah anak daripada akaun CMB Bank ke Bank Islam. Dan saya pun nak buat pengubah perintah melalui potongan gaji, sebab defendant kalau mahkamah cakap 5 hari bulan malam atau 6 hari bulan baru nak masuk. Sedangkan gaji 29 hari bulan. Jadi saya nak buat potongan gaji. Lepas tu defender melantik peguam, tapi peguam tu hadir ke mahkamah tanpa wakalah sebanyak 3 kali, menyebabkan kes saya terpaksa ditangguh. Dan bila saya aju keaduan kepada jawatan kuasa peguam syar'i ini, lepas tu tak ada tindakan apa-apa, tiba-tiba peguam tu masuk ke wakalah 11 hari bulan 6 tanpa menyampaikan kepada saya satu penyata salinan wakalah dan pembelaan. Tapi dalam file mahkamah dah ada. Kes 2 hari bulan 7 ni terpaksa saya mungkin kena postpone lagi ke apa, saya tak tahu. Sebab saya tak ada pembelaan. Jadi saya tak tahu nak baca apa yang dibela, apa yang tak dibela. Jadi saya minta mahkamah tolong terangkan dan jelaskan benda tu kepada saya dengan terang. Sebab benda ni small thing. Hanya nak tukar akaun dengan pemotongan gaji. Perlukah kita ambil masa yang lama? Okey, terima kasih Puan Murni.
Okey. Macam mana tu doktor? Okey. Macam Puan Muni sebut tadi tu Yati, kalau bila berlaku pelanggaran sesuatu perintah, jadi bila perintah nafkah tu dikeluarkan Yati, dalam konteks Puan Muni tu, mahkamah dah nyatakan dalam perintah tersebut di mana wang tersebut tu perlu dimasukkan dan bila tarikh untuk dimasukkan. Jadi perintah tadi tu very specific dan khusus. Jadi oleh kerana bapa tadi tu tidak melaksanakan perintah-perintah tersebut, maka apa yang boleh dilakukan ialah isteri-isteri dan ibu-ibu macam pemudi ialah untuk memfailkan satu permohonan untuk menguatkuasakan perintah. Ataupun dia boleh failkan macam pemudi sebut, satu untuk mengubah perintah asal. Daripada bank CIMB dia sebut kepada bank, itu tidak menjadi masalah. Cuma dalam peruntukan Seksyen 72 tu dia sebut tentang berlaku perubahan matan. Jadi apa yang berlaku dalam konteks perubahan matan ni mungkin tak dilaksanakan dengan berkesan oleh bapa tadi. So jadi apa yang diminta oleh Puan Muni tadi ialah untuk supaya satu perintah dikeluarkan, ditahan gaji. So penahanan gaji ni adalah merupakan salah satu cara yang diperuntukkan dalam Akta Pengenyaman Tata Cara Mal ni untuk penguatkuasaan dan pelaksanaan bila berlaku pelanggaran perintah. Jadi kalau berlaku pelanggaran perintah dalam kes Puan Muni tadi, maka dia boleh mohon pada mahkamah supaya potongan gaji itu dibuat tiap-tiap bulan ke atas bapa kepada kanak-kanak tersebut. Persoalan berkaitan tentang wakalah peguam ini agak detail, kita pun tak berapa tahu kedudukan sebenar macam mana. Cuma dalam konteks Seksyen 34 tu memang disebut secara jelas Akta ini macam mana-mana peguam syar'i yang ingin mewakili mana-mana pihak dalam konteks pihak defendant, maka dia perlu memfailkan dan melafazkan menerima dan menerima wakalah yang dibacakan oleh klien dia dalam konteks defendant dan kemudian difailkan, barulah sempurna wakalah tersebut. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu kedudukannya sebenarnya. Cuma dalam apabila pihak defendant tadi tu telah melantik peguam, maka peguam tadi itu akan memfailkan satu pembelaan, dan dalam pembelaan tersebut dia akan nyatakan kenapa dia tidak bersetuju dengan permohonan yang dikemukakan oleh Puan Muni tadi. Satu, yang pertama untuk perubahan bank daripada CIMB ke Maybank, dan yang kedua tentang penahanan pendapatan. So yang itu semua akan disebut oleh peguam bagi pihak bekas suami dia tadi itu dalam pembelaan yang difailkan oleh itu, dan mahkamah akan melihatlah kepada kes tersebut. Itu kedudukan flowchart yang akan berlaku dalam kes Puan Muni itulah. Itu dia SOP-nya begitu ya doktor. Dan kita betul. Waktu ni kita nak raikan lagi rakan pendengar kita di talian di 0362051500 untuk Malika Kasih. Assalamualaikum. Hello. Ya, Assalamualaikum. Salam, Aisyah ke? Saya Malika Kasih sekarang. Cakap dengan doktor, siapa di sana? Aku cakap dengan doktor. Ya, siapa dahulu? Saya Puan Zarina daripada Sepang. Saya ada masalah sikit dengan suami saya. Okey. Suami saya dah lama tak balik, dah dekat 2 bulan lebih lah dia tak balik rumah sebab kami sedang faham sikit lah. Okey. Lepas tu nafkah ni, kan saya nak telefon baru dia nak bagi nafkah. Masih dia tak bagi nafkah. So hari tu saya dah pergi jabat agama. Lepas kongsi ni, yang pertama, jadi dia dah insaf lah. Dia rasa dia tak nak buat lagi sebab dia kami sedang faham, dia lalu tinggalkan rumah lah. Dia habiskan tanggungjawab dia. Saya dengan anak, dia biarkan macam tu. So, kami dah pergi jabat agama, kami dah berdamai lah. Kami bisa faham sikit, ikut perangai lagi yang sama. So nafkah tu dia macam lalaikan, dia abaikan tanggungjawab tu kan. Kalau saya nak minta nafkah untuk anak-anak, baru dia bagi. Kalau tidak, dia tak nak bagi. Macam mana saya nak buat tu, Ustaz? Apa ni, Puan Zalina tak pernah failkan kes di mahkamah? Saya dah cuba telefon dia, tapi dia tak nak angkat. Lepas saya dah cuba. Puan Zalina dah failkan kes ke mahkamah ataupun berhasrat untuk failkan kes ke mahkamah? Belum lagi. Tapi saya dah cuba telefon jabat agama. Suruh saya datang sekali lagi lah. Lepas tu dia kata masa yang kali pertama saya pergi jabat agama, saya memang dah tutup pasak lah dengan suami saya. Dia tak nak lagi. Tapi suami saya tak nak lepaskan saya sebab dia masih sayangkan keluarga dia kata. Lepas tu dia buat lagi. Buat kali yang kedua lah dalam masa tahun lepas sampai sekarang ni dah pada bulan 4 tu sampai sekarang dia tak balik. Lepas tu saya dah telefon jabat agama di daerah Sepang. Dia kata dia suruh saya datang sini. Kalau betul-betul saya tak nak, dia suruh saya isi borang lah. Pergi mahkamah isi borang semua kan. Jadi sekarang saya bila
keluarga saya dia dah cuba telefon keluarga saya kata terpulang pada hati saya lah, dia kata. Tapi mak saya ada telefon dengan suami saya, dia kata sekarang suami saya ni dia ikut pada hati saya, kalau saya tak nak dia tak apa, dia cakap dia boleh hidup sendiri, dia kata kat macam tu. Jadi macam mana kita nak buat, Ustaz? Terima kasih atas soalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana tu, Doktor? Okey Yati, Puan Zainal, satu kan Yati, saya rasa mungkin satu pendekatan yang kurang bijak lah kot. Of course kita lihat hadis Rasulullah dia menyebut Yati, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah orang yang bertanggungjawab dan kamu akan dipertanggungjawab ke atas orang yang berada di bawah kamu. Jadi dalam konteks kekeluargaan Yati, memang Islam dah tetapkan bahawa suami tadi adalah merupakan pemimpin dalam keluarga tersebut. Jadi sebagai seorang pemimpin yang bertanggungjawab Yati, bila berlaku pertelingkahan macam tu, tidak sepatutlah untuk dia tinggalkan rumah dan meninggalkan Puan Zalina dengan anak-anak terkuntang-kanting macam tu. Nafkah tak bagi, tak tahu kedudukan dia macam mana. Dan dalam Quran pun dah sebut ni, wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu. Jangan kamu pegang isteri kamu tu semata-mata untuk kamu tambahkan lagi mudarat ke atas sisi kamu tadi. So jadi maknakan Puan Zalina, makna Islam tu telah meletakkan satu tanggungjawab yang besar. Dan Allah sebut wa akhazna minkum misaqan waliza, dan aku telah ambil daripada kamu suami-suami ni satu perjanjian. Maknanya kan perkahwinan ni merupakan satu perjanjian antara suami tadi tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia ambil isteri tadi itu merupakan satu misaq ghaliz yang Allah dah sebut. Maknanya perjanjian yang begitu berat. Jadi kalau berlakulah pertikaian macam tu, tak boleh kita tinggalkan macam tu je isteri tadi dengan nafkah, especially kalau kata isteri tu tak bekerja, lagilah kemudaratan tu akan timbul. Tu Allah dah sebut wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu. So apa yang berlaku dalam kes Puan Zalina tadi tu, saya rasa step yang dibuat tu dah betul. Satu, dia telah buat aduan kepada pejabat agama. Okey, suami dah hadir, berubah sekejap, kemudian tak istiqamah, kembali balik, sedikit bergaduh, kemudian balik semula. Jadi ini bukan satu kriteria seorang pemimpin. Pemimpin kena tegas dan dia kena head on, terima dengan tanggungjawab tersebut. So dalam konteks ini, setelah aduan tadi tu dikemukakan nanti, saya terlupa tanya dengan Puan Zalina, kalau katakan dia berhasrat untuk menamatkan perkahwinan, dia ada dua option. Satu, sama ada dia filekan ta'liq ataupun fasah, sebab berlaku pelanggaran ta'liq selama tempoh 4 bulan tak bagi nafkah, ataupun fasah tak bagi nafkah selama tempoh 3 bulan. Jadi cuma apa yang saya nampak di sini, dia lebih kepada suami yang tak jalankan tanggungjawab. Dia nak isteri dia tu yang mulakan step tadi tu. Dia nak supaya Puan Zalina tu memulakan tindakan, bukan daripada dia. Sedangkan dalam Islam tu disebut jelas, imsakum bima'rufin atau tasrihum bi ihsan. Pegang isteri tu dengan cara yang baik ataupun kamu lepas dia dengan cara yang baik. Bukan pegang dia dalam keadaan menimbulkan kemudaratan kepada isteri itu tergantung. Itu watazaruha kal mu'allaqah. Kamu tinggalkan isteri kamu dalam keadaan tergantung-gantung. Gantung tak bertali, tak tahu, tak bercerai pun tak bercerai, dicerai pun tak bercerai, nafkah pun tak bagi. So dalam keadaan digantung, tak bertali. Ini yang watazaruha kal mu'allaqah. Jadi kan itu berbalik kepada ayat, banyak ayat saya bacakan tadi dan juga hadis-hadis, di mana Allah meletakkan tanggungjawab kepada suami tadi tu untuk melaksanakan tanggungjawab, bukan dengan cara meninggalkan isteri tadi. So selain daripada perceraian, kalau itulah hasrat Puan Zalina tadi tu, ataupun kalau dia tidak berhasrat untuk bercerai dan masih sayang pada suami dia boleh teruskan aduan di pejabat agama untuk kaunseling tadi tu berjalan, kan, bergantung kepada kekuatan dia dan kehendak dia untuk nak melihat, selain daripada berdoa minta suami dia tadi berubah. Dan kalau dia tak buat, undang-undang atau undang keluarga Islam tadi tu jelas memberikan hak dia untuk menamatkan perkahwinan tanpa menunggu suami dia melafazkan talak tadi. Walaupun yang terbaik ialah supaya dia ajak suami dia, kalau abang dah tak nak, dan kita pergi mahkamah, buat permohonan di bawah Seksyen 47, suami tadi tu lafaz di mahkamah di hadapan hakim mahkamah syariah. Itu cara yang terbaik. Dan selain daripada itu, kalau katakan Puan Zalina tadi dia tak mau bercerai, maka dia boleh initiate permohonan di mahkamah di bawah Seksyen 60 Akta Undang Keluarga Islam, iaitu permohonan untuk mendapatkan nafkah dalam tempoh perkahwinan. Dan yang paling penting sekali Puan Zalina tadi ialah untuk anak-anak tadi. Selain daripada diminta pada suami, yang penting sekarang ialah dia mendapatkan satu perintah nafkah daripada mahkamah. Kadang-kadang kan banyak benda-benda yang kebanyakan daripada kita tak tahu. Sebab perintah tunggakan hutang nafkah anak tu bermula daripada perintah nafkah yang dikeluarkan oleh hakim-hakim mahkamah syariah.
Jadi ibu-ibu isteri di luar sana yang sayangkan pada anak-anak, yang penting di sini ialah untuk mereka kemukakan satu permohonan di mahkamah untuk mendapatkan perintah nafkah. Kalau katakan bapa kepada kanak-kanak tadi tu tak hadir ke mahkamah, mahkamah boleh meneruskan permohonan isteri ataupun ibu kepada anak-anak tadi dan mengeluarkan perintah. Yang penting dia dapatkan perintah nafkah, dan tunggakan nafkah anak tadi tu bermula daripada perintah nafkah yang dikeluarkan. Berlainan Yati, kalau seorang isteri ni dia punya tunggakan nafkah tu bermula daripada akad pernikahan. So jadi ini yang saya nampakkan Yati, apa ruang yang diperuntukkan di bawah akta ataupun enakmen undang-undang keluarga Islam yang boleh dipohon ataupun yang diambil tindakan oleh Puan Zalina tadi. Itu dia. Dan waktu ini juga kita nak sama-sama raikan rakan pendengar kita di Facebook daripada Salasia Muhammad, Doktor, dia minta Doktor cadangkan bahan bacaan ataupun buku rujukan terbaik untuk menambah pengetahuan dan juga undang-undang menakahat ini, Doktor, kekeluargaan Islam di Malaysia ni. Dalam konteks Puan Salasia tadi yang sama-sama dengan kita tadi, yang telefon tadi terputus, saya rasa apa yang Puan Salasia cuba sebut bila dia call tadi terputus tadi, dia nak menekankan tentang isu pendidikan dan pengetahuan tu. Dan kita nampak, saya selalu sebut Yati, kita kata Allah SWT menyebut auzubillahi minasyaitanirrajim, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad, adakah orang-orang yang mengetahui itu sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ibu-ibu sisi yang di luar sana kan Yati, bila dia mengikuti program Mahligai Kasih dalam tempoh 6 bulan, dia akan tahu sebenarnya dalam akta ataupun enakmen undang keluarga Islam tu telah memperuntukkan hak-hak yang begitu jelas kepada seorang isteri dan juga kepada seorang suami, dan begitu juga anak-anak. Jadi dengan adanya pengetahuan melalui maklumat yang diperolehi daripada program Mahligai Kasih ni, kita harapkan Yati supaya ianya dapat membezakan antara ibu-ibu yang mempunyai pengetahuan, isteri yang mempunyai pengetahuan, yang mana kalau mereka ni mempunyai pengetahuan, mereka akan bertindak berdasarkan pengetahuan yang diperolehi, hukum dan juga akta enakmen undang-undang yang telah diperuntukkan. Daripada sudut bacaan pada Puan Salasia tu, banyak buku-buku yang ditulis berkaitan tentang undang-undang keluarga Islam, sama ada dalam bahasa Malaysia ataupun dalam bahasa Inggeris. Contohnya saya ingat dalam Profesor Dr. Zaliha Kamarudin, pengendali Mahligai Kasih sebelum pada saya, beliau ada buat compilation buku, compilation articles dalam dia kata Islamic Family Law in Malaysia, comparative study. So di situ banyak isu-isu yang berkaitan tentang undang-undang keluarga Islam, bukan saja di Malaysia tetapi juga di luar negara, yang dibuat secara perbandingan. Ada juga perbandingan yang dibuatkan itu dalam buku tersebut antara undang-undang Islam dan juga undang-undang dalam common law system yang terpakai bagi orang-orang bukan Islam di Malaysia ini. Itu antara buku itu. Kemudian almarhum Profesor Ahmad Ibrahim juga banyak juga menulis buku-buku tentang undang-undang keluarga Islam ini. So saya rasa boleh pergi kepada website dan key in word undang-undang keluarga Islam di Malaysia, dan di situ akan tersenarai insya-Allah beberapa buku yang contoh yang saya sebutkan tadi itulah. Seperti yang Doktor nyatakan tadi, betapa pentingnya ilmu itu membezakan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu, Doktor, ya. Dan mungkin waktu ini juga sepanjang 6 bulan Doktor dah bersama dengan kita telah membincangkan banyak berkenaan dengan sumber perundangan syariah, pertunangan, pernikahan, poligami, perceraian, rujuk dan sebagainya, dan bahagian sokongan keluarga sehinggalah kesalahan matrimoni. Matrimoni. Dan apa kesimpulan yang boleh Doktor hubungkan antara perundangan syariah yang telah dikanunkan, dan adakah ianya iaitu perundangan syariah ini merupakan penyelesaian terbaik dalam setiap permasalahan yang timbul, Doktor? Yati dan sidang pendengar kasih sekalian, bila kita menyebut tentang Islam tu Yati dan sidang pendengar, Islam ni merupakan gabungan daripada syariat, undang-undang, akhlak dan juga akidah. So ketiga-tiga elemen ini yang penting ni, sidang pendengar, dia membentuk satu individu. Okey, yang kita dah bincangkan Yati dalam 6 bulan yang lepas ialah berkaitan tentang undang-undang yang merupakan satu elemen saja, yang mana kita antara benda yang kita kaji dan kita telah halusi ialah contohnya dalam akta atau enakmen undang keluarga Islam tu telah menetapkan syarat dan telah meletakkan tanggungjawab ke atas seorang suami dan juga bapa untuk melaksanakan perintah nafkah, yang itu diperuntukkan dalam Seksyen 60. Begitu juga dalam Seksyen 47, hasrat kepada penggubalan undang-undang supaya berlaku perceraian dalam keadaan yang baik. Ini diperuntukkan Yati dalam Seksyen 47. Sebab tu saya katakan Seksyen 47 merupakan hasrat penggubalan undang-undang supaya masyarakat Islam, suami isteri, kalau mereka nak bercerai
bercerai dengan cara yang baik di bawah peruntukan Seksyen 47. Tetapi Yati, peruntukan undang-undang yang ada tadi itu, dia sekadar undang-undang dan syariat yang ditetapkan, yang ditakeninkan dalam undang-undang. Tetapi kalau individu tersebut, hubungan dia dengan Allah SWT, akidah, kekuatan akidah dia, akhlak dia buruk. Jadi kalau dua-dua elemen ini saja tidak wujud dalam diri, contohnya seorang suami, bagaimana elemen Seksyen 47 tadi itu hendak dizahirkan dalam undang-undang tadi. Sebab tu saya katakan bahawa undang-undang saja tidak mampu untuk menyelesaikan. Seorang suami yang bertanggungjawab, tahu hubungan dia, tahu di akhirat nanti yang dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di akhirat kelak. Apabila berhadapan dengan Allah di padang mahsyar, bagaimana dia nak menyebut pada Allah akan tanggungjawab yang sama ada dia telah laksanakan tanggungjawab dia terhadap suami dan isteri. Yang ini diperuntukkan dalam undang-undang. Kadang-kadang tak tahu pun yang diperuntukkan dalam undang. Kalau dia tahu hubungan dia, akhlak dia baik dan hubungan dia dengan Tuhan, bahawa satu masa dia akan bertemu dengan Allah SWT, maka sudah tentu Yati tidak akan berlaku sebarang penganiayaan terhadap mana-mana isteri dan pada mana-mana anak-anak berlaku, dan kemungkinan besar kes-kes di Mahkamah Syariah ni tidak berlaku lambakan kes di Mahkamah Syariah. Selain daripada itu, kita sebut kita ada Akta Enactment Tata Cara Mal. Berapa ramai di kalangan di luar sana, minta maaf saya kata, di kalangan pengalaman saya sebagai hakim di Mahkamah Syariah, menggunakan tata cara tadi itu untuk terus menekan pihak yang satu lagi. So di sini itu yang kita nampak undang-undang tu dah cantik, tetapi bagaimana pelaksanaan tadi tu tidak boleh tercapai semata-mata individu tadi tu lacking ataupun tidak ada. Akhlaknya tidak baik, akidahnya kurang, hubungan dia dengan Allah SWT, kepercayaan dia pada hari akhirat itu kurang. Jadi undang-undang satu elemen, 1/3 daripada elemen tadi itu tak mampu nak menyelesaikan secara keseluruhan masalah-masalah yang timbul tu, Yati. Itu dia. Dan mungkin di minit-minit terakhir ni, Doktor, ya, bersama dengan hari ni juga hari yang terakhir Doktor bersama dengan kita di Mari Kasih ni, mungkin boleh Doktor sampaikan sedikit amanat atau kata-kata terakhir pada para pendengar IKIM FM waktu ini, terutamanya kepada pasangan yang baru berumah tangga dan juga yang pada pasangan yang sedang menghadapi krisis rumah tangga waktu ini, Doktor. Yati, terima kasih, Yati. Saya rasa yang paling terbaik ialah menyelesaikan sesuatu perkara itu dengan cara yang baik, Yati. Musyawarah. Kalau katakan antara suami isteri tadi ataupun bakal suami, kalau mereka ni tak mampu nak selesaikan antara kedua-dua tu, dan cari orang yang ketiga. Dan kalau orang yang ketiga antara saudara-mara tadi tu tak mampu nak selesaikan dan tak tahu cara nak selesaikan masalah tersebut, dan kita ada agensi-agensi kerajaan yang lain, contohnya di Jabatan Agama Islam, kita ada unit kaunseling yang boleh membantu mereka ni untuk cari jalan penyelesaian. Yang penting yang saya nak tekankan nanti dalam tempoh 6 bulan apa yang telah kita bincangkan ini ialah hasrat penggubal undang, hasrat kerajaan, khususnya Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan juga Jabatan Agama, ialah untuk melalui Akta Enactment Undang Keluarga Islam tu, kita nak lahirkan masyarakat Islam, suami, isteri, anak-anak dan individu yang membentuk dalam keluarga tadi, bukan saya menghayati hukum syarak, tetapi mereka juga perlu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya berkaitan tentang pendaftaran perkahwinan, bila nak mohon poligami minta daripada Mahkamah Syariah. Kesemua ni Yati diperuntukkan dalam undang, bukan sia-sia, tetapi ada objektif di belakang tu. Jadi untuk lahirkan masyarakat yang sihat, kekeluargaan Islam, saya rasa bukan saja pematuhan kepada hukum, tetapi juga peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebab apabila gabungan ini berlaku, maka insya-Allah mahligai kasih yang diwar-warkan, yang dihasratkan untuk wujud dalam satu keluarga tadi itu dapat dibentuk. Jadi saya ambil peluang ni, kerana ini slot yang terakhir, untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada pihak Radio Hakim kerana beri peluang pada saya untuk berkongsi pengalaman saya sebagai hakim di Mahkamah Syariah dan juga sebagai pengarah bahagian sokongan keluarga, dan memaklumkan sebenarnya banyak lagi isu. Kita berhenti setakat perceraian saja, sedangkan isu-isu berkaitan tentang hak-hak selepas perceraian itu begitu banyak. InsyaAllah mungkin di ruang lain masa nanti mungkin kita boleh kembali semula, dan kalau ni, dan untuk kita bincangkan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang selepas berlaku kepada perceraian, sebab kita berhenti setakat perceraian. So Yati, saya ambil peluang juga ni untuk mengucapkan terima kasih pada semua pendengar Radio Hakim di luar sana, khususnya yang mendengar Mahligai Kasih ini selama tempoh 6 bulan saya ke udara, dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada mereka yang hantar soalan melalui Facebook Radio Hakim, dan juga membuat panggilan semasa saya ke udara. Segala kekurangan itu, dan kalau ada sebarang perkataan itu dan percakapan saya yang mungkin menyentuh sesiapa pihak di luar sana, saya mohon banyak-banyak maaf, dan insya-Allah kita sama-sama doakan Yati agar
tema ni Maligai Kasih ni akan berjaya dibentuk dan semua keluarga-keluarga Islam Muslim di Malaysia ni akan berjaya membentuk Maligai Kasih yang diimpikan oleh semua, insya-Allah. Amin.